السميع العليم ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اجعلنا من الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Hajah Mah selaku pengurusi majlis pada pagi yang mulia ini. Yang saya hormati para ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan juga ada sebahagian daripada ibu-ibu mungkin ada bawa anak-anak. Alhamdulillah. Apa khabar semua ibu-ibu? Sihat ya? Alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, dan nikmat dapat hadir pada pagi ini. Bukan saja kita mengamalkan segala zikir, khususnya zikir qauljakan, namun kita ambil istifadah, ambil kesempatan, ruang dan peluang yang ada ini untuk sama-sama kita bermuzakarah. Yang mana yang telah lalu saya sebutkan kitab Tafsirul Munir, sebuah kitab tafsir yang mengenengahkan tentang akidah, syariah dan manhaj. Yang mana kitab ini ditulis oleh Dr. Wahabah Al-Zuhaili dan beberapa penterjemahan di kalangan ulama-ulama Malaysia, ya, antaranya mantan-mantan mufti, ya, tentang mentafsirkan ataupun menterjemahkan panel-panel penterjemah daripada Malaysia. Kitab yang saya bawa ini, Tafsir Al-Munir ini juzuk amma, iaitu juzuk yang ke-30, dan kita akan sentuh pada permulaan tafsir tersebut berkaitan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas. Saya ada kirimkan pada ibu-ibu melalui Puan Hajah Mah, ya. Nanti ibu-ibu muat turun, kemudian buka melalui PDF. Dia punya aplikasi dia, PDF, muka surat 731. Ya, kitab itulah. Ibu-ibu tak payah beli. Kalau nak beli bagus, lagi bagus. Kitabnya berwarna hijau, ma'ruf ni. Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Syariah wal Manhaj, juzuk yang ke-30. Sengaja saya bawa ke juzuk 30 ini, ya, mudah.
Namun begitu, nanti satu masa nanti saya akan bawa juzuk yang pertama, iaitu kita sentuh tentang tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Namun begitu, pada permulaan pertemuan kita ini, rentetan daripada minggu lepas, pertemuan kita kali pertama itu, yang saya telah sentuh surah An-Nas, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung. Ya. Baik. Bila ada ibu-ibu tak berapa jelas, ibu-ibu angkat tangan tanya. Kalau ada persoalan yang ingin dikeutarakan, silakan. Ya, kita nak bukan satu hal sekadar saya sahaja yang menyampaikan, saya minta ibu tolong tanya. Ya. Maklumlah kita ni bukan ahlinya. Maka tanyalah. Seandainya saya mampu jawab, saya akan jawab. Seandainya saya tak mampu nak jawab, saya akan minta izin untuk tangguhkan, saya akan bertanya kepada orang yang lebih alim daripada saya berkenaan dengan kitab tafsir yang kita bicarakan. Namun begitu, kitab tafsir ini saya sertakan dengan ada sedikit tafsiran daripada Ibnu Katsir atau panggilannya Abu Fida. Kita akan combinekan tafsir Al-Munir dengan tafsir Al-Azim, Quranul Azim sebagai tambahan. Nanti kalau ada menyentuh tentang perkara-perkara yang berkaitan ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat tentang hukum, saya akan perjelaskan, insya-Allah. Baik. Ada buka? Dah buka? Ke nak dengar saja? Saya harap dapat catatlah kalau nak sekadar dengar. Ya, dapat catat. Kalau dapat, ya, ibu-ibu yang dah ada handset yang boleh buka PDF tu, boleh sentuh kat situ, nanti ibu-ibu akan buka pada muka surat 731. Baik. Kalau tak ada, tak apa. Catat, simpan di dalam hati. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Al-Mubarak. Ketika dia belajar dengan tok guru dia, selama 30 tahun, dia tengah je, 30 tahun. Dia dengar belajar je dengan guru dia. Lepas masuk 31 tahun, barulah dicatat. Selama yang dia belajar itu, dia dengar, bukan sekadar dengar, tetapi mengambil adab-adab yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Dia tunjuk, dia tengok siapa satu hadis yang disampaikan dengan penuh adab, itu dia akan ambil tu. Begini caranya, begini. Ya. Adab ni ada sebuah kitab adab, namanya Kitabul Adab. Terkandung adab yang dibicarakan dalam kitab tu 1 hingga 500 adab. Saban hari kita kena lakukan. Ya, bukan 1 adab, 2 adab. Bercakap ada adabnya, memandang ada adabnya, mendengar ada adabnya. Duduk yang kita duduk ni pun ada adabnya. Sebab itu, seandainya kalau kita bertalaki, ini kita belajar bertalaki dia panggil. Ya, hendaklah kaki murid bercantum dengan kaki gurunya seperti mana Nabi SAW belajar dengan malaikat Jibril. Oleh kerana kita ini ada perbatasannya, lelaki dan perempuan, cukuplah sekadar begitu. Namun keadaannya Nabi duduk seperti tahiyat awal. Ya, ini belajarlah, itu adab. Ya. Adab, seandainya kita boleh belajar dengan keadaan adab begini, teruskan sampai habis. Malangnya kita ni, kaki dah guna 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Mulalah nak lipat pun susah, sakitnya, bersilalah kita. Nanti ibu-ibu rasa, kalau seandainya ibu-ibu penat, ibu-ibu boleh cari kursi kat sana. Ya, duduk kat atas. Tak ada masalah bagi saya. Ya. Sebab apa? Saya tak nak ketika saya ngajar nanti atau kita bermuzakarah nanti, ibu-ibu tak selesa. Tak selesa bagaimana? Dalam keadaan kaki ini menahan sakit. Kita nak begitulah. Biar kita ni ada bertoleransi lah. Seandainya tak tahan, ibu-ibu bangun sekejap, pergi ke sana, ambil kursi, duduklah bahagian kawasan-kawasan yang bawa lah buku ibu-ibu untuk ke situ. Tak ada masalah bagi saya. Baik. Ada pertanyaan? Tak ada lagi ya? Nah, tak ada insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu
surah Al-Nas. Tafsir, kita ambil tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah An-Nas. Baik. Surah ini adalah surah Madaniyah yang mengandungi 6 ayat. Bila sebut Madaniyah, saya dah jelaskan. Ini turun di Madinah. Tetapi ada sebagian ulama turunnya kat Mekah. Sebab Nabi kena sihir ketika itu. Ya. Ada yang mengatakan ketika itu Nabi berada di Mekah. Ya. Namun begini tak ada masalah pun. Mekah boleh, Madaniyah boleh, sebab semuanya ada hujah-hujah ulama. Mengandungi 6 ayat. Surah ini mengandungi 6 ayat. An-Nas membawa maksud manusia. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya manusia, An-Nas. Ya. Baik. Nama surah ini dinamakan surah An-Nas, yakni manusia, kerana ia dimulakan dengan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita jadikan man alif li sukun nas ni. Ya. Qul, huruf qaf, makhrajnya kat mana? Makhraj qaf ni dia adalah salah satu daripada huruf lisan. Ya, al-lisani. Kita ada tekak, atas tekak tu, di bawah-bawah tekak. Ni contoh ni tekak saya, atas tekak tu, dinding kat atas tu dipanggil qaf. Atas qaf, kaf. Sebab tu huruf qaf nampak macam dia bukan huruf lisan, macam huruf rongga tak? Dia punya sebab apa? Bila diwakafkan jadi aq. Rasa kat mana? Aq. Di atas langit, dinding, lepas kita punya apa itu? Rongkong ni. Rongkong. Anak tekak lah ya. Anak tekak kita atas anak tekak dia panggil qaf. Kalau ibu-ibu baca kaf, kul, berubah makna. Kul maknanya makan. Tapi kalau qul, katakanlah olehmu. Beza tak? Beza. Nak cakap makan ke nak katakan salah sebut Al-Quran, maka berdosa. Berdosa. Yang tak belajar tak apa, tak berdosa. Tetapi kalau yang belajar, sedangkan kita ni kena belajar, maka wajiblah kita kena tahu huruf qaf. Beza satu huruf dipanggil lahnul jalli, kesalahan yang nyata, berdosa kita. Hati-hati. Sebab itu baca Al-Quran itu sunat, tetapi mempelajari huruf-hurufnya, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya menjadi wajib. Ya. Fardu ain dipanggil. Baik. Kul a'u-a. Kul a. Jangan kul a. Tak nak. Kul a. Dua harakat. Kul a'u. Huruf ain, hurufnya dihalqum. Di bahagian dipanggil apa? Hujung. Sini pangkal, tengah, hujung. Ain dengan ghain ada kat sini. A. Ustaz tak pandai sebut huruf A lah. Wakafkan. A. Dia itu bila diwakafkan jadi rawahah. Apa itu rawahah? Dia mengalir. A. Macam kita baca iyyaka na'budu, dia tak boleh iyyaka na'. Tak boleh. Tak boleh dia na'. Dia mesti dirawahahkan, dialirkan na'budu. Kan kita belajar untuk diri itu, ya. Sambil-sambil saya masukkan ya. Kita belajar surah Nas ni, saya masukkan tajwid sikit. Boleh ke? Boleh ya. Biar semakin jelas. A'u, jangan a'u. Jangan al-ain tu jadi alif. Salah makna, salah pentafsiran. A'udzu.
A'udzu menyakiti. Saya menyakiti. Kalau a'udzu, aku mohon perlindungan. Kan beza. Ya. Qul a'udzu. Zal hurufnya di antara dua gigi lidah terkeluar sikit. Zal, zi, zu. Qul a'udzu. Dia kena keluarkan sedikit lidah kita antara dua gigi seri kita. Gigi seri ni dua ni, gigi anak depan dan gigi bawah, atas bawah. Dia panggil gigi seri. Huruf zal ni ada 4 huruf di atas. Huruf ta, za, ta. Ini huruf ya. Sebab itu kalau kita baca Fatihah, semua main peranan ni. Huruf lisan ni dipanggil Zazizu. Qul a'udzu. Kita baca apa? Qul a'udzu. Huruf zai digantikan a'udzu. Maknanya lain lagi. Bukan aku mohon perlindungan, tetapi aku ini memaksa. Lain. Makna lain. Sebut salah semua makna. Jelas ibu-ibu, hati-hati ketika menyebut setiap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ada a'udzu juga membawa maksud aku memuliakan. Tapi kita nak qul a'udzu, aku mohon perlindungan maksudnya. Billah, bil lam ada sabdu di huruf didahulukan baris bawah, maknanya hukumnya tarkib. Bila lam ada sabdu, tebalkan. Tebalnya mana? L-nya tebal. Bi tetap tarkib, masuk pada lam yang bersabdu. Billah. Ya ke? Ada billah tak? Qul a'udzu bi rabb. Kan lagi? Bukan billah tapi bi rabb. Rabb, huruf ra kat mana? Ujung lidah. Ni gigi seri kita. Di belakang gigi seri huruf apa? Ra. Ya. Kadang-kadang ni kita guna gigi seri tak tahu lidah kita. Huruf ra kat mana? Kat mukadam lah Kak Ustaz. Bukan kat mukadam ke huruf ra? Tak, ini yang kita sebut ni kat mana? Makhrajnya. Ya. Ra. Sebab itu kalau ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tak boleh bertakrir terlampau banyak. Ar-Rahmanir. Tak boleh. Itu takrir yang ditegah. Dia takrir hanya sekali getaran dia, tidak melebihi 2. Macam ibu-ibu cakap slang orang putih. Ramai orang. Gitu. Pergi ke pasar. Itu slang dia. Okey, baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Disebut di sini apa? Aku mohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia. Surah An-Nas, surah yang ke-114 ayat pertama. Nas membawa maksud manusia. Kata Allah ajarkan kepada malaikat Jibril, ajarkan kepada Nabi ajar pada sahabat, sehinggalah pada kita, apabila kita ini menghadapi sesuatu kemaslahatan, kita kena minta tolong dengan Allah. Biasanya kita baca a'udzubillah dengan nama Allah, tapi Allah ubah kalimah Allah tu pada Rabb ketika membaca surah An-Nas. Qul a'udzu bi Rabb. Kenapa Rabb? Di situ ada sifat rububiyah. Rabb ni membawa maksud Tuhan pencipta sekalian alam. Rabb. Allah Tuhan yang esa, yang layak disembah. Itu dia sih. Rabb pun layak disembah, tapi dia pencipta sekalian alam. Kan apabila kita Nabi ada sebut, tapi hadis ni hadis dhaif. Dia kata apa? Barang siapa membaca Rabb ni 4 kali ketika doa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, 4 kali disebut,
Apabila kita berdoa, Allah jadi malu kalau tak diperkenankan doa kita itu. Sehingga Allah akan angkat bila-bila masa nanti kalau sesuai waktu itu dikasih. Kalau sesuai pada yang lain dia akan kasih lain. Tapi Allah tidak akan tolak sama sekali. Bila hamba-Nya menandatangan meminta pada sesuatu, sekalipun dia tu ahli maksiat, dia angkat minta, Allah malu kalau tak tunaikan. Dengan berkat Rabb tu baca 4 kali. Ya Rabb. Ataupun ya Rabbi. Ya Rabbi. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bin nun ada satu alif dan nun, alif lam samsiah. Ya, belajar tak dulu? Belajar asam samsiah. Iaitu huruf yang ketiga ada sabunnya. Itu samsiah. Ya. Ada nama samsiah sini. Dia termasuk salah satu daripada ilmu tajwid, nama dia. Syamsiah ke samsiah? Jangan salah sebut. Ini samsiah macam nama saya Hisham. Bagi Nur Hisham. Ada tanya Ustaz, apa makna Nur Hisham? Pemurah. Ya, pemurah. Tapi tak tahu murah macam mana. Ya. Allahu Akbar. Baik. Qul a'udzu bi rabbin. Satu ni ada kata boleh baca 2 harakat, ada yang baca 1.5 harakat. Kadarnya. Jangan sampai baca seharakat. Kalau seharakat artinya dia tanda mati. Kalau dia satu, dia masih paling tidak 1.5 harakat hinggalah 2 harakat. Dalam kitab-kitab tajwid menyatakan lebih baik baca 2 harakat berbanding 1.5 harakat. Dan bacalah dalam keadaan yang sama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Satu je dia ada ukuran dia 2 harakat, 2 harakat itu. Ya, baik. Berbalik nama surah ini dinamakan An-Nas. Ialah surah manusia kerana disebut permulaan ayat tadi. Perkataan manusia dalam surah ini disebut berulang-ulang kali sebanyak 5 kali. Ustaz, kenapa Allah ajarkan katakanlah olehmu, aku mohon perlindungan kepada Tuhan yang mencipta alam ni dan pemelihara manusia daripada gangguan manusia. Adakah manusia ini boleh mengganggu kita? Bolehlah. Manusia mengganggu kita tak? Ada. Ada waktu-waktunya mengganggu. Ada dengki. Dan ada sebahagian daripada ayat Quran, manusia ini ada sebahagian daripada tentera-tentera iblis. Manusia ni adanya sebahagian daripada mereka ni tentera-tentera iblis, mengajak kepada kemungkaran, sehingga apa, sanggup tidak bertuhan. Ini ada. Yang sanggup tidak bertuhan itu dipanggil ateis. Ateis, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Alam ini kan semua jadi, kata dia. Allahu Akbar. Baik, berapa kali diulang dalam surah An-Nas? 5 kali. Berarti ada maksud yang tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat kerana apa? Diulang sebanyak 5 kali. Ia diturunkan semasa dengan surah Al-Falaq. Turunnya surah An-Nas diiringi atau sama-sama turun dengan surah Al-Falaq. Surah An-Nas gandingannya surah Falaq. Surah Falaq gandingannya surah An-Nas. Ibu-ibu kalau baca, Masya Allah, satu surah An-Nas perumpamanya seperti kita mengkhatamkan Quran. Bukan, saat kita membaca 1/3 Al-Quran. Dia macam surah apa? Ikhlas. Ada pula satu surah seperti kita baca sebahagian Al-Quran. Surah Zalzalah. Siapa yang baca surah Zalzalah seperti kita baca sama seperti separuh Al-Quran. 15 juzuk. Tapi siapa yang baca Yasin seolah-olah dia mengkhatamkan 10 kali Al-Quran. Oh, lagi banyak rupanya. Riwayat Imam Ahmad. Nanti ibu-ibu balik-balik senang-senang kan cari muat turun aplikasi tafsir Ibnu Katsir, ya, cari tentang kelebihan membaca ataupun tafsir surah Yasin.
Dia ada panduannya. Sebelum masuk tafsirnya, dia akan terangkan. Siapa baca surah Yasin macam pagi tadi kan, ibu baca kan Yasin. Saya duduk dengar je sambil-sambil kita pun ingat-ingat lupa gitu kan. Akhirnya, walaupun ibu baca macam itu, seolah-olah ibu baca 10 khatam Al-Quran. 10 khatam Al-Quran. Sempat ke baca 10 kali? Saya nasihatkan untuk diri saya dan ibu-ibu, rajin-rajinlah baca Yasin dan pesan-pesanlah pada anak-anak supaya baca Yasin. Nabi minta kita, kalau boleh sehari 2 kali. Selepas subuh, selepas asar atau selepas maghrib. Bacalah Yasin ni. Nanti ibu-ibu tak payah minta apa-apa pun tak payah. Apa yang terlintas, itu yang akan datang. Teringin. Tak payah teringin. Semuanya akan datang. Baru nak cakap, benda dah sampai. Gitu. Nanti ibu-ibu sendiri rasa. Jangan kurang daripada mengamalkan ini 40 hari. Istiqomah. Pagi sekali, petang sekali, pagi, petang. Nanti berlaku tuan-tuan, seperti sahabat saya. Yang belajar dulu, orangnya tak ada farma saja. Father and mother saja yang sponsor. Pada satu hari itu, dia jaga semayang. Jaga, cukup. Pantang dengar azan, naik bas ni. Dengar azan, berhenti. Takkan lonceng, pergi semayang. Nanti sambung naik bas balik. Bas tu jalan lain. Dia sanggup bayar tambahan yang lain kerana semata-mata nak berhenti semayang. Ada orang tu. Bila dia semayang satu tempat, orang datang 2 beg besar, kasih dia. Dek, ambil dia. Jadi dia takut. Ingat apa? Dalam tu, dah ke apa? Tak. Rupanya, satu beg penuh dengan duit, satu beg lagi penuh dengan duit. Dia kata macam mana nak sambung belajar ni? Duit cukup-cukup makan gitu kan. Tapi dia amalkan dengan amal Yasin tadi. Itu antaranya. Tapi ibu-ibu janganlah pula nak duit. Dia akan datang sendiri. Baru terfikir, itu akan datang. Cuma niat yang baik-baik. Boleh ibu-ibu? Itu kelebihan surah Yasin tadi. Banyak sangat. Baik. Ada juga, menurut kebanyakan ulama, surah ini merupakan surah Makkiyah yang saya sebut tadi. Surah Qul a'udzu birabbin nas ni, surah An-Nas ni, ada yang mengatakan Madaniyah, tapi ada pula yang mengatakan kebanyakan ulama ia merupakan surah yang turun di kota Mekah. Ada juga yang berpendapat ianya surah Madaniyah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, kita telah mengetahui bentuk berkaitan dengan surah sebelumnya. Nanti kita belum belajar lagi surah Falaq tu. Kita baru masuk An-Nas. Ustaz, kenapa Ustaz tak ambil daripada Fatihah Ustaz? Kita senang. Sabar ibu-ibu ya. Kita yang sikit ni pun khatam. Kita khatam yang sikit-sikit ni. Nanti ibu-ibu bila masuk surah Al-Baqarah, dah pening. Kita ambil sikit-sikit. Banyak yang surah pendek-pendek ni tapi berharga daripada surah yang awal-awal ibu-ibu tak hafal. Baik yang surah pendek ini kita sempurnakan, kita perhalusi dan kita cuba khatamkan. Kita telah mengetahui banyak berkaitan dengan surah sebelumnya. Surah ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah terakhir di dalam Al-Quran. Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah, iaitu meminta pertolongan Allah dan puji-pujian untuknya. Manakala surah An-Nas dan surah Al-Falaq juga diakhiri dengan memohon pertolongan Allah. Fatihah minta pertolongan Allah. Surah yang terakhir pun minta pertolongan Allah. Mana Ustaz minta pertolongan Allah Ta'ala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Hanya Engkaulah saja tempat kami mohon pertolongan. Nanti ibu-ibu kalau dah belajar dengan khojakkan, terus nanti ada satu saat guru akan ajar, okey, dia berhenti sekejap ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, berhenti sekejap, doa, angkat tangan. Nanti akan ada satu masa sampai satu masa. Saya belajar khojakkan dari masa kecil. Setiap hari Selasa malam Rabu atau Isnin malam Selasa, tengok tok guru tu datang, ya. Daripada saya darjah 5 dulu saya belajar. Lebih kurang tahun
80-an ya, darjah 5. Sehinggalah saya sampai saat ni kalau kita baca ni bila Fatihah memang angkat tangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sekejap. Hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau lah kami minta tolong. Apa hajat kita? Itu antara tempat yang mana apa yang hamba ku nak bagi. Gitu. Kan ada tentang tafsir Fatihah berkaitan 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini semua pujian. Hamba ku puji aku, hamba ku puji aku lagi, hamba ku puji aku lagi. Iyyaka mulai saat ini apa yang kau minta aku bagi. Ini khusus untuk hamba-Ku. Aku bagi apa yang kamu nak. Manakala surah An-Nas minta tolong juga, tapi minta tolong perlindungan, mohon perlindungan. Bila sebab kul a'udzu bi, kat situ dengan minta perlindungan dengan Tuhan pencipta. Bila sebut ba bermula dengan sebelum ada ba tu, dia kadang-kadang jadi ayat qasam, ayat sumpah. Demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, kan ayat sumpah. Jadi sebut billahi tu antara khusus minta pertolongan Allah saja. Jadi bi rabbin nas, minta semata-mata tak ada yang lain, Allah sajalah yang saya minta. Itu baru dipanggil bulat hati kita mohon pertolongan Allah. Apa saja bentuk. Sehingga kan sakit kita ni ibu-ibu, kan kita ada orang yang sakit, tak baik-baik, tak sembuh-sembuh, baca Yasin pun tak boleh, baca tu pun habis semua kita buat. Apa yang kita nak buat lagi? Ada kaedahnya ibu-ibu, sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat, panggillah anak saudara mara kita ni, anak yang kaitan dengan sedarah dagingnya. Kumpulkan 40 orang ke, 41 orang ke, tak lebih daripada 4 orang, kumpulkan baca Yasin, baca surah Kahfi. Ya, disebutkan dalam sepotong hadis tentang kelebihan surah Kahfi ni, kalaulah dah habis putus asa sekalipun, jangan lepas ini baca surah Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Kahfi ini bagi orang yang putus asa terhadap sakit dan apa yang tiba-tiba, bacalah surah Kahfi ini. Ya, selain manfaatnya yang banyak, tapi dia juga salah satu ayat syifa. Ayat syifanya yang tulis kalimah syifa saja ada 6. Tetapi daripada bismillah, alhamdulillah sampailah ini kul a'udzu bin nas ni sampai nas, semua ayat ni merupakan syifa sebenarnya. Ya. Contohlah kita ambil apa? Iza waqa'atil waqi'ah, syifa juga tu. Ya. Untuk hilangkan daripada sifat kepapaan, kita terkena papu. Siapa nak kaya, tak nak takut apa-apa, tak nak takut jatuh miskin, tak nak apa-apa, tak nak muflis, bacalah surah Waqiah. Tapi kita nak baca-baca panjanglah Ustaz. Ya, Waqiah. Ada seorang sahabat Nabi, bila mana keadaan dia itu miskin sangat. Sahabat Nabi ramai miskin. Dan dia pula ada keluarga. Nabi ajarkan, bacalah surah Waqiah, nescaya tidak ada sifat kepapaan akan terkena bagimu. Gitu. Baik. Ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada ya? Belum ada lagi ya? Nanti kalau ada, boleh angkat tangan ya. Ibu-ibu, orang belakang dengar tak saya cakap ni? Kalau tak dengar, Ustaz, boleh ulang balik? InsyaAllah saya ulang. Baik. Kandungan surah. Surah ini mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia, pemilik serta Tuhan yang sebenarnya, agar dijauhkan dari kejahatan iblis dan tenteranya yang sentiasa menggoda manusia dengan was-wasnya. Ya. Surah ini mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada tempat lain yang kita mohon perlindungan melainkan Allah. Kalau kita takut, ya. Takut apa Ustaz? Saya takut Ustaz, suami saya gini-gini. Baca kul a'udzu birabbin nas.
Ya. Sebab ini sinonim dengan an-nas, manusia. Ustaz, saya takutlah suami saya, Ustaz. Kenapa? Dia kerja okey ke dia? Kedekut. Baca dia. Minta-minta, ya Allah, biar hati suami ni lunak dan juga tak kedekut. Ya. Selama berkahwin dengan dia, selai baju pun tak kasih. Aduh, hai. Kena faham ni. Siapa hari ini untung ibu-ibu. Kerana apa? Kahwin dikhususkan. Dulu mak-mak saya mana ada kursus. Mungkin ada sebahagian daripada ibu-ibu yang ada ni tak kursus untuk kahwin. Terabai dan sebagainya. Tapi saya lihat bila makin banyak kursus, makin pula banyak bercerai. Ya. Allahu Akbar. Mungkin faktor lain, ya, luaran. Tapi kita kongsikan apa sahaja berkaitan yang tak suka dengan manusia, menyeronokkan bagi kita, boleh kita ini sampai kita terbeban dengan sikap-sikap seorang, kita dihina, kita dibuli. Ni. Baca. Ya, baca. Qul a'udzu. Senanglah. Ya, senang. Kalau jawab penak wai. Ya. Tak kalau termasuk bahasa lama saya. Baik. Jadi manusia ni antara salah satu daripada tentera-tentera iblis. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq serta surah Al-Ikhlas digunakan oleh Nabi SAW untuk memohon perlindungan Allah dari sihir Yahudi. Ya, Yahudi ni dahsyat ibu-ibu ya. Kita ingat sihir ni hanya orang-orang Melayu kita sihir, ilmu hitam dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang Yahudi ni lebih ketara. Ya, kalau dia tak suka, dia akan sihirkan kita. Sebab itu ibu-ibu, kenapa kita dilarang melihat mata-mata orang? Soalnya itu mudah terpukau. Ya. Lelaki melihat perempuan, itu panah syaitan yang keluar daripada mata perempuan. Tetapi kalau ada sebagainya, takut terkena sihir. Sebab itu ibu-ibu kalau cakap dengan orang, kan kita ada tata kromonya, adab, tata susilanya. Ya, ketika kita bercakap, tunduk pandangan kita. Dengan suami kita cakap itu. Ada tak? Bang, bang. Ada. Kalau ada, astagfirullah. Astagfirullah. Sebab tu adab kan? Adab. Ulama belajar hadis, belajar apa saja 30 tahun yang tadi saya sebut tadi. Ya. Tak tengok gitu. Kalau tengok Tok Guru sampaikan. Gitu ya. Jangan tengok ini siap juling. Siap mata ni dijuling kan. Kan. Itu kena hati-hatilah. Itu mata pun boleh jadikan saksi kita berdepan dengan Allah Ta'ala apa yang kita lihat dan buat. Jadi orang Yahudi ni terkenal dengan sihirnya. Maka Allah turunkan surah An-Nas, surah Falaq dan surah Ikhlas digunakan oleh Nabi untuk mohon perlindungan. Dikatakan bahawa dua surah pelindung ini dinamakan juga Muqashqistan. Ya. Dia bukan Mu'awwizatan lagi, Muqashqistan. Surah yang ada dua nama. Surah yang ada dua surah itu turun dipanggil Muqashqistan. Artinya yang menyelamatkan dari sifat munafik. Kita takut kan terkena sifat munafik? Takut. Banyakkan baca Qul a'udzu birabbin nas. Depan cakap lain, belakang cakap lain, siap tikam lagi. Berlaku tak kena tikam dengan sahabat kita, ahli keluarga kita, dengan suami kita pun. Rajinkan baca ini, insya-Allah akan pelihara. Itu penting tu, ya, penting. Bukan sahaja elak daripada kena sihir, tapi daripada sifat munafik. Kita cakap pun banyak salah, berjanji pun pukul 10 10 minit kita sampai. Biasa tak? Biasa. Kita jumpa dekat masjid ni yalah, pukul berapa? Itu ibu-ibu.
Janji dengan suami, janji dengan ya anak-anak, kita kena jaga baik-baik. Kemudian bila dia amanahkan, suami amanahkan pada isteri, yang tolong simpankan duit air, abang nak pergi musafir. Kan ada kisah-kisah tu. Ada seorang perempuan ni, dia lazim asyik zikir dia apa? Bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah, 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 bismillah. Satu ketika suami dia tengok asyik bismillah aja, isteri ni dia cakap dia nak test. Dia test isteri dia. Apa yang akan jadi kalau isteri dia ni jadi macam ni? Maka suaminya pun minta apa? Bagi tahu, bukan minta izin. Suami tak boleh tak izin dengan isteri. Bagi tahu boleh. Dia maklumkan pada yang abang nak musafir lah, nak pergi Kelantan. Ya, sahabat abang ni ajak pergi sana. Contoh, ni abang titipkan awak dan sebagainya, abang tak awak simpan. Baiklah abang dia ambil bismillahirrahmanirrahim, dia masuk letak laci bismillahirrahmanirrahim, dia letak dalam laci tu bismillahirrahmanirrahim, dia tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Abang dia pun pergi, isteri pun ikhlas, orang ikhlas. Ya, dia tak peduli. Ya, dia pun siapkan kerja dia, layan anak-anaknya semua. Rupanya si suami ni patah balik, ambil duit. Ya, bawa pergi. Sampailah dia balik kembali semula, dia tanya, yang abang yang amanahkan awak tu simpan, abang nak minta balik boleh? Boleh bang, ada kat dalam laci. Dia tak cakap, abang ambil sendiri lah. Tak ada. Baik bang, saya akan ambilkan. Dia pun ambil bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ambil duitnya, bismillahirrahmanirrahim, tutup balik. Ni bang duitnya. Suami dia kata, Allah. Ya. Dengan yakinnya, dengan zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak laju, pastikan bacaannya laju dan tepat. Ba, huruf bibir, syafatain, dua bibir. Ba ni dia tak boleh moncong. Bo. Tak jadi. Dia lebar dulu, ba. Barulah lunak bunyinya. Ba. Bila dibariskan dengan baris bawah, bis. Ringan, lembut. Dia bukan bis gitu. Dia bis. Sin, huruf safir, bunyinya bersiut. Bis. Bersiut bunyinya. Ya. Huruf safir dipanggil. Sifatnya sifat safir. Safir ni maksudnya apa? Kalau dimatikan, dia akan bunyi desas-desus. As, is, us. Ya. Dia juga dipanggil huruf apa? Allah SWT. Sifat apa saya lupa. Ya. Tapi dia terkenal dengan sifat safir. Bis. Dengan bismil. Sebenarnya dengan mil. Ada tasydid lah. Bismillah. La jangan la. Bismillah. Ya. Maklumlah kita ni kalau suara garau. Kadang-kadang perempuan ni ada suara garau. Dan makan doh. Ada kawan saya. Suara memang gini. Romantik sungguh suara awak, saya cakap. Ya. Biasalah kita. Macam dia punya anak dekatnya dah rosak. Ya. Biasa perempuan kan dah makan. Dah. Ada angin, huruf ha-nya dia lembut. Dah. Huruf ha simpul. Kalau dia jenis kasar, dah. Ha pedas. Dah makan? Dah. Itu ha pedas. Tapi kalau dia ha simpul, dah. Ini namanya beradab. Kata tadi ni jenis yang apa? Bekeng sikit. Marah aja ke sini. Ya. Tak nampak tu. Oh cakap dah lah. Huruf ha ni pedas banyak sangat ya. Baik. Ada pula dia suruh huruf kha. Dah. Orang Kedah kan? Orang Kedah. Dah makan. Dia tak cakap dah. Dia cakap apa? Saya tak ingat lah. Saya belajar kat Sungai Petani dulu. Setahun lebih. Ya. Saya cakap, kasar sungguh lah bahasa Sungai Petani ni. Ya. Pergi mana? Ya. Tak khabar. Kenapa tak khabar sebelum pergi? Kata dia. Kasarnya. Kita ni, orang Johor, kan bahasanya, yang ini Jawa ni ke. Apa? Tetap lembut bahasa dia. Ya. Awak pergi mana? Dia ada intonasi dia. Pergi mana? Macam nak marah kita.
Perempuan cakap aku gitu. Hang nak makan apa? Macam kau ni ambil menu. Dia tanya macam orang amarah, kenapa ni? Gitu. Rupanya budaya adat berbeza. Ya, jadi kalau kita dah duduk sana, macam ini. Tapi hati tu tak ada harapan mak aku terima ni kalau dapat. Kasar sungguh. Wujud tak terima. Kalau terima dapat jadi orang Kedah. Saya duduk Kedah katanya. Baik. Bandar Sungai Petani. Jadi ibu-ibu sebut bis, membuat mil, tegakkan la ni huruf lidah kan. Dia tak boleh long tapi lebar. La. Sebab itu bila sebut la ilaha illallah dia kena lebar. La ilaha illallah la. Sekalipun ibu-ibu tak ada gigi, ompong. Was ompong. La ilaha illallah. Bunyi dia gitu je sikit. Dia ada tarik sikit bunyi. Tak maaf ya. Itu kaedah la ilaha illallah. Sebab tu la ni dia keadaannya tidak menekan. Allah. Bismillah. Tak ada. Dia bismillah. Kemudian huruf ha ni. Ha bulatnya rumahnya ada kat kita lekuk ni. Kita ada lekuk kan. Dan lelaki perempuan sama ada lekuk dia. Tapi melainkan orang yang badan berisi tak ada lekuk saya. Ya. Saya tengok orang yang gemuk-gemuk ni sini tak ada lekuk. Penuh dengan daging dia. Ya. Tak tahu daging ke lemak saya tak tahu. Ngomong itulah tempat huruf ha. Dipanggil pangkal. Halqum ada dua huruf. Ha dengan hamzah. Ha dengan hamzah. Jadi sebut bismillahirrahmanirrahim. Mesti getarnya kat sini. Bukan getarnya di dada, bukan getarnya di perut. Ada orang baca dengan getarannya di dada. Bismillah. Macam nak sedau. Atau dekat perut. Bismillah. Macam nak neran pula. Ada orang itu. Baca dengan dada makruh. Baca dengan perut makruh. Kok gitu makruh? Dia tak berubah. Tapi tempatnya salah keluar. Ya? Ha ni kat sini keluarnya. Ha keluar kat mulut. Ha. Dia bukan ha. Bukan itu. Dia ha je. Ya. Jadi betulkan bukan hirra. Dia macam Mak Saleh tadi. Apa kabar? Orang kampung. Orang kampung. Itu. Ada sabdu tak? Ada sabdu. Pastikan sabdu la dengan ra tu sama, dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau laju, pastikan baca tepat dan betul. Boleh ibu-ibu? Saya tak ambil semualah bismillahnya. Nanti ibu-ibu belajarlah dengan guru-guru yang masyhur. Ya. Baik. Surah An-Nas tadi itu juga disebut apa? Dengan surah Al-Falaq disebut Muqashkistan, artinya menyelamatkan daripada sifat nifaq. Imam At-Tirmizi sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Allah telah menurunkan ayat-ayat yang tidak ada, yakni ayat atau surah lain yang menyamai surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Allah telah menurunkan ayat-ayat yang tidak ada, yakni yang lain menyamai pun dengan surah ini. Ya, tak ada satu yang sama macam ni. Memanglah. Ya, kan ada ayat-ayat yang berulang-ulang. Contohnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ulang lagi sebanyak 31 kali. Tapi tentang ini, tentang Nas tak banyak. Hanya ini dengan Falaq saja yang ada. Ya, ibu-ibu. Jadi kata Utbah ni kata dari riwayat Imam Tirmizi daripada Nabi sabdanya Allah telah menurunkan ayat-ayat yang tidak ada atau surah lain yang menyamainya, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Tak ada yang serupa.
Kata Al-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Muslim juga telah meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini boleh buat hujah. Ya. Baik. Mohon perlindungan dari tipu daya syaitan. Dia juga merupakan mohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Bukan saja manusia. Saya baca Qul a'udzu birabbin nas, mana syaitannya? Tak ada pun. Rupanya manusia ni sebahagian dari tentera-tentera iblis. Juga manusia ni sebahagian daripada syaitan. Ya, ada. Baik. Boleh kita baca sama-sama tak, ibu-ibu? Daripada awal sampai surah An-Nas ayat ke-6. Boleh? InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Bila bermula kepada kalimah qul, katakanlah kalau kita jumpa ni, semuanya akan menuju pada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada sahabat dan umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia. Allah memelihara manusia. Artinya manusia akan terhindar daripada gangguan manusia itu sendiri. Malikin nas. Mim kat situ pendek. Kadang-kadang kita baca Fatihah, mim tu jadi macam mim pada Qul a'udzu birabbin nas. Macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita riwayat Hafs Asim, riwayat atau guru kita yang susu galau pada Hafs an Asim itu, mim tu kita baca ma 2 harakat. Dia sahaja yang baca 2 harakat. Ulama qiraat yang lain semua baca 1 harakat. Tapi ada kaedahnya. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ada kaedah itu. Atau dipisahkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ramai qiraat ahli Quran. Tetapi dari riwayat Hafs an Asim yang kita guna pakai hari ini dan dekat Mekah ada sebahagiannya dan ada beberapa negara sebahagiannya, mim tu kita baca 2 harakat. Tetap namun sama maksudnya, raja. Ya. Kat sini baca 1 harakat, di Fatihah baca 2 harakat. Jangan sampai kita tersalah baca. Baca kalau 2 harakat, bacalah 2 harakat. Baik. Ni panggil Malikin nas, raja manusia. Siapa raja manusia? Allah. Habis Ustaz, yang ada raja itu adalah dipanggil bayangan Allah. Kat bumi ni ada bayangan Allah, ada raja saja. Raja nak tu orang datang kasih. Raja tak minta ni semua kasih. Begitu dengan Allah Ta'ala. Lagi raja segala raja. Ya. Aku nak hamba-Ku ini, dia itu ahli neraka, ya Allah. Tapi aku nak dia masuk syurga. Itu raja. Ada raja kat bumi ni, ya, dia rasa dah cukup kaya, tetapi ada lagi kaya. Itu adalah raja segala raja, ya, ibu-ibu. Jadi Allah itu adalah merupakan raja manusia, ilahin nas. Baik. Rabb dengan ilah itu adalah merupakan perbezaan makna saja. Rabb Allah yang maha pencipta.
Ilah, Tuhan yang esa, yang layak disembah. Ilah. Jadi kat sini sembahan manusia, rupanya sembahan manusia ni siapa? Allah. Ada tak yang ingkar? Ada. Dia tak ngaku Allah itu sebagai Tuhannya, Rabbnya. Ada. Tetapi mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti. Dan mereka mengadu di akhirat nanti, semua orang yang non-Muslim, dia akan salahkan pada kita terutamanya. Kenapa ni makcik ni pergi kat konsep? Saya ni dulu saya tahu makcik ni selalu pergi konsep beli ayam kata dia. Pula yang cakap tu Cina. Dia kata dia apa yang Cina tu kata dia tak pernah pun cakap ajak masuk Islam, tak ada ya Allah. Kau masukkan dia dulu masuk neraka ya Allah sebelum kau masuk neraka. Agak-agak gitu macam mana nak jawab ibu-ibu? Macam mana ni? Beli je tapi kalimah tu tak cakap, tak ada kekuatan. Dek, adik, bangsa apa, agama apa? Cina. Dek, nak tak makcik kenalkan dengan agama Islam? Tak apa. Awak tak masuk dulu tak apa. Ya? Cik nak kenalkan je. Agama Islam ni gini. Ya? Nanti kalau adik nak lagi lebih jauh, nanti makcik bawakan satu kitab yang adik boleh baca je. Ya? Orang kafir ni kadang-kadang dia pegang Al-Quran, dia nak berwuduk, dia memang tak layak untuk dia berwuduk sebab dia belum Islam. Maka apabila kita ajak, tak apa, kita serahkan. Ada tafsir hari ini dah mudah. Masa saya belajar dulu, masa musim-musim cuti, saya pergi ke Pakistan. Saya tengok ada ulama daripada Cina, dia tafsir Al-Quran tu, contoh Bismillahirrahmanirrahim, yang maha, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Itu dia bahasa Cina. Ulama tu. Nanti lepas belajar hadis, sama-sama kita belajar hadis, dia balik kat bilik dia tulis terjemahan. Semua bahasa Cina. Daripada hadisnya, ayat Qurannya dia tulis. Habis. Cukup tempoh dia 4 tahun, habis selesai dia tafsir Al-Quran. Ibu-ibu. Boleh sedahkan tak pada orang yang berbangsa Cina? Boleh. Kalau itu yang mudah difahami. Semua bahasa lebih daripada 81 bahasa. Banyak. Indianya, Melayunya, ya. Kalau di Jawa ada bahasa Jawanya, banyak Jawanya ada. Itu berbagai-bagai tafsiran. Jadi boleh tak? Boleh. Habis Ustaz macam Ustaz, kalau ke akhirat dia minta tu terlepas tak? Tak lepas. Semua ketakutan ni kecut perut. Sebab apa? Sebelum dia kata, sebelum aku dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka jahanam, humbankan orang yang tak dakwakan aku ini. Takut kita. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab segala tomahan dan tuduhan oleh pihak ini. Ya betul, dia tak menjalankan tanggungjawabnya sebagai orang Islam yang sebenar. Tapi bukankah aku telah memberi sesuatu nikmat yang besar pada manusia yang boleh membezakan pada semua makhluk? Apakah nikmat itu? Akal fikiran. Ada akal. Bukankah aku telah berikan kau akal? Boleh fikir tak mana agama yang betul, mana agama tak betul, mana perbuatan yang betul, mana tak perbuatan yang betul? Bukankah aku telah bekalkan? Maka bila Allah jawab macam tu, kita rasa lega. Lega tak? Lega. Kita tak dapat dituduh lagi, tak didakwa begitu. Taklah kita masuk neraka dahulu. Maka Allah templak balik pada mereka, engkau yang telah aku beri, tapi kau jauh dan jauh dan jauh daripada aku dengan mengikut hawa nafsu. Maka hari ini aku balas, engkau lah yang akan kekal ke dalam neraka jahanam. Tapi dengan hujah ini, ibu-ibu, tidak boleh kita lepas tangan juga. Dah tahu kan? Kena pula, dek-dek, awak dah belajar apa tentang ilmu Islam? Oh, saya bukan orang Islam. Tak apa, awak tak orang Islam, tak apa. Cik nak kongsi sikit lah. Apa boleh. Ya? Kalau malu dengan orang lain, kita minta siapa yang Ustaz? Dekat konsep tu, ada orang-orang yang bangsa ni, Ustaz boleh tegur tak? Tegur tak boleh, tapi ajak boleh. Bagi tahu boleh. Kalau tegur, kita pun tak suka ditegur, betul tak? Kita pakai tudung sengit, kena tegur. Macam sengit ke? Ya, tu kita. Kan ada.
Sebab marah. Maka saya ingat, awak pakai tutup. Tak betul apa? Saya dah pakai ni. Ada pin kat sini. Apa? Saya ingat sama dia. Saya ingat gitu. Marah. Baik. Kemudian yang keempat, dari dari kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Allazi min syarri waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Syaitan dia akan bisikkan kat telinga-telinga kita ini dengan berbagai cara. Ya, kadang-kadang dia bisik kat telinga. Kadang-kadang dia akan rasa bisik dekat hati. Ibu-ibu sembahyang Allahu Akbar, ada namanya syaitan khanzab nama dia. Allah ciptakan dia ada paruh macam nyamuk. Dia pantai kita kita khusyuk, dia tak kacau. Bila kita teringat nak kuih apa, kuih ini, cek disuntik. Lagi. Tapi bila kita khusyuk, dia pun cakap dulu, lagi khusyuk, bagus. Sampai kita rasa, ini sembahyang aku lebih bagus daripada orang lain. Habis. Tengok. Pandai tak cara godaannya? Dia tak dapat ganggu kita dengan cara melalaikan kita. Kita dah khusyuklah. Dia pun, lagi. Kuat sikit, baca tu. Nanti orang sebelah dengar. Kau punya bacaan suara sedap. Habis. Bisik tak? Bisik. Kalau ini tak mampan, dia akan digunakan suntikan kedua. Tak mampu bisik, dia apa? Min hamzi wa nafkhihi. Dia tiup. Kita pun ngantuk. Gitu. Sembahyang ngantuk tak? Ngantuk. Jangan cakap subuh je ngantuk. Zuhur, asar, maghrib, isyak semua ngantuk sembahyang. Allah, kena pula Ustaz Isam jadi imam je. Goyang-goyang. Allahu Akbar. Dia hembus ni berbagai cara. Dia hembus kat sini. Dia hembus kat sini, mulalah gatal-gatal. Hembus kat hidung. Berlaku tak? Berlaku. Kadang dia hembus ke dekat kat sini. Gatal pula. Semua gatal hembus. Tak mampan dia hembus. Kita pun tegak. Ya. Dan khusyuk dan tawaduk. Diam diri kita. Dia guna cara terakhir. Biasanya cara terakhir ni tak ada satu orang pun, melainkan orang itu benar-benar Allah pelihara. Apa dia? Dia ludah. Sakit. Itu aku tak boleh nak bengkok pula dengan diri ni. Tengok kursi sebelah, tengok orang sebelah. Nak batal tak batal, nak batal tak batal. Sakit betul. Gitu. Dia mula. Nanti dia ludah kat sini, jadi kayap. Tu kayap pula kan. Dia akan jadi macam-macam. Dia ludah dekat buah pinggang. Kena dialisis. Tak boleh lagi nak sembahyang diri macam sempurna. Duduk terbaring sembahyang. Betul tak? Guna itu 3 cara ini, pasti dia akan gunakan pada setiap orang. Sebab itu riwayat Abu Daud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Minta. Biasa kita baca ni Nabi ajar bila? Ketika nak sembahyang, sebelum nak dirikan sembahyang ni, nak suruh kita takbir ni, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nanti dalam kita baca doa kita, kan kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Umar, dia kata Nabi sebenarnya dia ada tambah kat situ, iaitu tambah yang seperti saya sebut tadi, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rujuk dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ada disebut yang itu. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, Nabi dalam doa iftitahnya ada baca itu. Tapi kita tak baca itu tak? Sebab kita belajar apa yang ada selama ini, kitab Mata' Al-Badrin, perukunan. Terus baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Tak ada a'udzubillah, betul tak? Kalau nak sambung tu boleh, tambah tu boleh. Sebenarnya Allah Akbar kabira dan wajah tu dia hadis yang berbeza. Ya. Kemudian ulama santumkan yang kita boleh baca.
Ada juga doa iftitah berbunyi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada lagi Ustaz. Sebenarnya banyak doa iftitah yang kita baca ni berbeza. Nabi baca Allahumma ba'in sampai ila akhir. Kok ba'in ni? Wa ba'in kama khataya. Ada. Kenapa tak baca terus daripada hadis tu? Rupanya ini riwayat Allahu Akbar kabiran, sahabat yang baca. Wajah tu sahabat yang baca. Ibu-ibu kalau betul baca doa iftitah ni, kata Nabi, selepas Nabi semayang, ada orang baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi wajjahtu wajhiya allazi fatara as-sama. Ada baca itu? Nabi tanya, siapa baca? Ni siapa baca ni? Siapa yang baca ni? Ya. Maka sahabat ni takut sebab Nabi tak ajar. Nabi ajar yang lain. Dah sebut 32 dah. Berarti terus ke ni? Habiskan saya punya hadis ni boleh Itu je. Ya. Nabi kata, siapa yang baca ni? Saya ya Rasulullah. Ketika kamu baca, pintu langit pintu langit terbuka. Ketika kau baca ni, kau ingat nak turun ayat Quran nak turun, rupanya pintu langit telah dibuka. Kerana saking sukanya dengan doa yang dibacakan tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, terbuka pintu langit. Ku ingat dah sampai masanya aku ni dah sampai. Ya, malaikat nak turunkan wahyu, rupanya ini kan bacaannya. Yang baca hamdan katsiran tadi, siapa yang baca tadi? Sahabat takut lagi. Nabi tak pernah ajar, tapi dia baca hamdan katsiran thayyiban. Rupanya ada sahabat tu, ya Nabi tanya 3 kali. Kali ketiga baru sahabat jawab, ya saya ya Rasulullah. Ketika kau baca, lebih 30 malaikat berbuat siapa yang lebih awal boleh catat pahala dia. Berbuat pahala. Aku tulis pahala orang ni. Lebih 30 malaikat turun ketika baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh ibu-ibu ikut saya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pendek je, 5 je. Tapi pahalanya 30 malaikat turun catat pahala orang ni. Wah, banyak ni ya Allah. Beruntung tak kita? Beruntung. Cukuplah ya ibu-ibu. Ada soalan ke? Ya ibu. Baca Quran tak tahu makna. Baik. Kalau baca Quran, pastikan baca yang betul. Sekalipun tak tahu makna, tak mengapa, tak berdosa. Kita sedang bukankan baca Quran tak tahu makna. Fatihah pun kita tak tahu maknanya. Allahu Akbar tahu, maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, tahu. Ghairil maghdubi alaihim kita terbaik. Ghairil maghdub ni Tuhan apa? Bukan orang yang dimurkai. Murkai ke apa ya? Lupa kita. Murkai ke yang sesat? Musa ke? Kita lupa. Tak apa. Tak tahu makna tak apa, tak berdosa, tapi dapat tahu makna nanti dia boleh nambahkan kekhusyukan kita. Kalau ibu-ibu tahu makna, apatah lagi untungnya. Sedangkan kalau kita baca Quran, kita dah baca Quran banyak dah lama, bertahun-tahun. Try sekali-sekala, tahun ni saya nak khatamkan Quran tapi dengan makna je. Ya. Dulu masa saya belajar dulu memang masa tu banyak. Habis Quran khatam, saya khatamkan makna dia. Nanti habis Quran lagi saya khatamkan makna dia. Habis Quran saya akan khatam makna dia. Begitu. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita faham makna. Sebab tu kita ada beli satu Al-Quran, sebelahnya bahasa Arabnya, ayat Qurannya, sebelahnya maknanya. Lepas saya baca Quran, saya tengok makna dia. Kali ni saya tengok makna je. Tak campur-campur dengan Al-Quran. Saya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu akan datang satu kefahaman dalam Islam tu yang sangat pelik. Pelik macam mana? Bertambah kita yakin akidah kita, betul akidah kita. Inilah benar-benar Tuhan itu. Ya, berapa ramai orang-orang yang musyrikin, orang-orang kafir, hanya sekadar membaca makna je, masuk Islam.
Saya teringat seorang sahabat saya mengajar di Politeknik Kota Tinggi. Dia kata masa dia belajar dekat Sabah tu, ambil bahagian pendidikan, dia kena sihir. Dia kena sihir. Dia baca tak kena tak baca. Akhirnya dia baca makna je. 16 kali dia baca makna. Bukan sekali. 16 kali baca makna Al-Quran itu, baru tenang hati dia. Bertambah yakin. Kalau tak, dia ingat ke Kristian je. Supaya saya tanya dia, kenapa sampai tahap tu? Sebab dia minat dengan seorang gadis Kristian. Tiba-tiba dia disihir. Terkena pancaran bahasa sihir tu. Jadi dia bingung. Masa belajar bingung. 16 kali dia baca. Dia ada seorang ustaz. Nak elakkan. Padahal nak elakkan sihir tu senang aja. Baca apa tadi? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah dengan qul ahad. Itu untuk penghapus sihir. Wallahu a'lam. Jelas ya? Cukup? Ya. Ulang sekali. Tak berapa jelas. Kita yang AQ 6500 dan juga APS 8583. Kita ni blok itu orang lain lah, suara dan sebagai itu dalam Allah. Baik. Cukuplah pada ada lagi? Ada lagi soalan yang nak tanyakan kepada ada soalan? Sambung minggu depan kot. Oh, ada satu. Ayo, ada satu lagi. Okey. Ada depan ni satu. Okey. Dia koma ke? Okey. Baik. Itu saja kan soalannya. InsyaAllah. Perkongsian daripada seorang ibu, ada kakaknya koma, kemudian makanan pun melalui tiup. Maka salah satu daripada cara yang saya kongsikan dengan Kampung Tengah, ada imam dari Kampung Tengah tu, dia tanya, ayah dia tu koma 9 tahun. Seorang imam. Ya. Saya cakap dengan dia, saya dapat satu amalan, tapi cubalah usahakan. Amalannya apa? Iaitu cari ahli keluarga yang saya sebut macam tadi awal-awal. Cari ahli keluarga yang sedarah sedaging ni, cukupkan 40 orang. Yang pertama, apa nak buat? Yang pertama, solat hajat, minta Allah mudahkan urusan orang yang sedang tanggung sakit ini dan urusan ahli keluarga ni. Yang kedua, bacakan Yasin sebanyak 40 kali. Kalau ada 40 orang, cukuplah sekali seorang. Cuma cara baca serentak. Jangan ni cepat dulu, ni lambat dulu. Nampak? Serentak. Kemudian habis baca Yasin, buatlah wirid-wirid tahlil ke sebagainya. Tapi nawaitunya tu, minta, ya Allah, aku mohon ya Allah, engkau sembuhkanlah dia. Tapi seandainya kehendak engkau mati itu lebih baik, aku serahkan pada engkau. Tetapi kami mengharapkan ya Allah, bahawa biarlah dia hidup dan boleh ada saki bakinya untuk bertaubat padamu. Begitu kita minta. Dan kami pun turut mendoakan untuk beliau ni, kau terimalah taubatnya. Kadang-kadang orang yang sedang sakit ni, dalam koma ni, dia harap ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah kalau salah. Sebab sakit ni antara Allah nak hapuskan dosa kita. Jadi amalkanlah tadi. Kumpulkan 40 orang, buat sembahyang hajat sama-sama, kemudian baca Yasin, baca tahlil, kemudian doa. Doa tu sungguh-sungguh. Nanti dekat dengan, bila dah selesai tadi, pastikan orang yang kita doakan tu ada kat situ. Pastikanlah. Kalau misalnya kata dia kat hospital, tak apa.
Nanti pergi ke hospital, kemudian saya lupa, ada bawa air, bawakan satu air, bukan macam kita ni kan. Ambilkan sembahyang hajat kita dengan ni, kita kasihkan setitis dua, sapukan saja. Kita ambil sudu ke, atau ambil tangan kita, jari kita, atau kain yang bersih, celup, basahkan bibir dia. Ya Allah, tolong ya Allah. Gitu. Ya, tak payah banyak-banyak. Minta doa. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong. Kau tahu maksud kami ya Allah. Kau tahu hajat kami ya Allah. Kau tahu permintaan kami ya Allah. Tolong ya Allah. Namun begitu, terimalah taubatnya Allah. Kasihanilah dia Allah. Ampunkan dosa ya Allah. Itu kita ulang-ulang. Nanti dalam sekitar berapa? Paling cepat 7 hari. Allah akan tunjukkan. Kebiasaannya tak sampai 2 atau 3 bulan. Ya, Allah akan berikan tanda-tanda dia. Dia akan coba baik. Kalau takdirnya meninggal, meninggallah dia. Begitu juga dekat Parit Kuda. Ya, sahabat saya sama-sama mengajar dulu, emaknya sakit. Ya. 3 tahun koma, akhirnya dia pergi dalam keadaan koma itu sendiri. Setelah kita buat, minta ya Allah dengan kami bermunajat begini ya Allah, aku seandainya dia meninggal, artinya engkau telah ampun dosa dia. Bukan kita paksa Allah Ta'ala untuk terima ampun, tak. Kita minta supaya diampunkan kau. Ya. Sesungguhnya dia itu seorang muslimah ya Allah. Dan menanggung sakit ini yang kau telah berikan pada dia. Dan kami percaya setiap sakit yang dialami oleh beliau ini adalah disebabkan kau nak ampunkan dosa dia. Dari itu ya Allah, kau terimalah dia sebagaimana engkau lah cipta dia. Begitu. Itu antaralah panjang. Kumpul ahli keluarga 40 orang, sembahyang hajat dengan orang yang sama, dengan cari yang uzur ya. Kalau dapat biar lelaki semuanya. Tak dapat lelaki tak apa. Kemudian baca surah Yasin tu 40 kali. 40 orang cukup memadai. Tahlil, doa. Doa yang simple boleh, doa yang panjang boleh, tapi dia yang sungguh-sungguh. Okay. Biasanya yang sungguh-sungguh ni anak isteri yang buat. Tapi kalau tak mampu, carilah orang yang kita boleh hormati dia, atau kita memang satu keluarga memang tengok dia tu, dia layak. Minta tolong dengan dia baik-baik. Minta tolong pimpin panggil. Ya, biarlah dia baik dia tolong uruskan. Begitu ya ibu. Kalau yang jelas tak saya cakap ni? Faham tak? Tu kalau yang koma. Yang koma. Biasanya itulah dalam sekitar 7 hari hinggalah 3 bulan lebih kurang. Akan berlaku begitu. Kalau dia baik, alhamdulillah, terus baik. Kalau dah itulah saatnya, memang itulah. Itu yang kita redha lah. Ya, itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah ya. Untuk makluman, kelas bunga sepertinya kami dahulu yang terlibat. Tapi kalau tadi bisa sampai pun memaklumkan nanti ada hari esok dahulu dia ada perkara yang mungkin diselesaikan, jadi kita akan esok ya. Okey ya. Tapi boleh itu kita ketawa sebab tu ada dalam ya. Sebab dia yang sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama kembali. Terima kasih juga.